عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد
kullu ulaika kana anhu mas'ula wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'ahu 'inda rabbika makruha. Wa atazal qurba haqqahu wal miskin. Tentu, betul. Buka lampu belakang tu gelap. Tiang belakang. Tua gelap pula lagi tak nampak. Buka lampu. Bangunlah seorang tiang belakang tu. Nak duduk dalam gelap? Duduk. Wa atazal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dan beri olehmu akan yang ampunya kerabat akan haknya. Beri olehmu akan yang ampunya kerabat akan haknya daripada kebaikan dan hubung rahim, dan beri sedekah miskin dan orang yang berjalan. Tak siapa lagi bangun buka saat kat tiang tu. Kosak. Buka dah. Buka perhabis switch tu. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dan beri olehmu akan yang ampunya kerabat akan haknya. Beri olehmu akan yang ampunya kerabat akan haknya daripada kebaikan dan hubung rahim, dan beri sedekah orang miskin dan orang yang berjalan. Sambung balik ayat dalam surah Isra ni. Kata Allah, beri olehmu akan yang ampunya kerabat. Apa dia kerabat? Melayu panggil adik-beradik. Kita ada tanggungjawab. Minggu lepas kita mengaji bagaimana tanggungjawab kita yang perlu kita tunaikan kepada ibu bapa kita. Walaupun sesusah mana pun kita bela ibu bapa kita, tak sesusah ibu bapa bela kita. Walaupun kita tanggung seberat mana sekalipun, hendaklah kita bersabar. Jangan keluar daripada mulut kita walaupun sekalipun. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata pada ibu bapa kamu walaupun sekalipun, jangan. Dan jangan kamu cakap kasar, kata Allah. Gunalah kalimah qaulan karima, kalimah yang baik, yang bagus. Lagi panjanglah kita baca. Akhirnya kita diminta supaya kita waqul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hendaklah kamu kata, wahai Tuhan kami, kasihanilah ibu bapa kami seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil-kecil. Yang tonggak dalam keluarga kita, ibu dan ayah kita. Termasuk juga dalam keluarga kita ialah zal qurba, adik-beradik. Ini juga seperti mana cabaran kita bela ibu bapa, kita juga cabaran juga untuk kita melakukan kebaikan kepada adik-beradik. Macam-macamlah dalam keluarga. Walau bagaimanapun, macam mana kita bela ibu bapa kita adalah jihad. Sehingga Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat bertanya kepada dia, minta pada dia, ya Rasulullah, saya nak pergi perang bersama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kamu ada ibu yang tua? Ada tak ayah yang tua? Ada. Tak payah.
Tak payah kamu berjihad fi sabilillah bersama aku. Jagalah ibu dan ayah kamu. Kerana ibu dan ayah kamu apabila kamu jaga, sama dengan kamu berjihad pada fi sabilillah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu kamu. Tak payahlah pergi perang. Jagalah ibu kamu yang sudah tua. Kerana dia perlu kepada perhatian kamu. Maknanya jaga ibu dan ayah seperti mana berjihad fi sabilillah. Bila sebut kata jihad, ada susah dia, ada payah dia. Sama juga dengan adik-beradik. Macam-macam lah adik-beradik ni. Yang abang cara abang, yang adik cara adik, yang laki-laki cara laki-laki, yang perempuan cara perempuan. Kita tak boleh kerak rotan dengan mereka. Putus hubungan dengan mereka tak boleh. Susah payah kita macam mana pun, kita kena hubung juga dengan zal qurba, dengan adik-beradik. Adik-beradik ni siapa dia? Satu, adik-beradik, adik kita, abang kita, termasuk adik-beradik. Termasuk anak adik-beradik kita yang dipanggil anak menakan. Termasuk juga adik-beradik kita, zal qurba. Termasuk juga tok dan tok wan kita. Termasuk juga mereka ni adik-beradik kita. Buatlah baik pada mereka. Dan tunaikanlah hak-hak mereka. Kena tunai kata Allah. Gitu. Dan beri oleh kamu akan yang ampunnya kerabat itu akan haknya. Akan haknya. Itu. Apa dia hak-hak? Kalau dalam bab harta pusaka, berilah dengan hak dia. Buat baiklah. Itu hak adik kamu, jangan ambil. Itu hak abang kamu, jangan ambil. Itu hak dia. Kalau dia susah, dia berhak mendapat bantuan daripada kita yang senang. Kita kena bagi. Bahkan kalau kita ada zakat, baik kita bagi kepada adik-beradik kita yang susah, yang miskin, daripada kita bagi pada orang lain dahulu. Bahkan kalau ada adik-beradik kita yang susah, yang miskin, daripada kita berulang alik pergi kerja umrah, yang setiap tahun tangguhlah kerja umrah tu, bantu adik-beradik kita. Kita pergi ke Mekah nak cari redha Allah, nak tawaf sa'i, dan tiap-tiap tahun kita pergi habis beribu-ribu pergi. Tapi kita biar adik-beradik kita yang susah. Dia tak mampu bayar bil air, tak mampu bayar bil elektrik, anak-anak dia tak boleh nak pergi sekolah. Kenapa susah? Ada adik-beradik dia yang senang tapi tak tunai hak dia. Ada adik-beradik kita yang tak perlu bantuan, dia juga senang. Tapi ada hak tak kita atas dia? Hak kita ziarah dia. Hak kita lakukan kebaikan pada dia. Hak kita layan dia. Hak kita bercakap lemah lembut dengan dia. Itu hak adik-beradik kita yang wajib kita kena tunaikan. Maknanya tanggungjawab kita ni banyak. Lahir kita ke muka bumi ni sebagai hamba Allah, hak kita sebagai hamba kita kena tunai. Amal ibadat kita kena buat. Hak kita sebagai anak, hak kita sebagai ahli keluarga dalam satu keluarga, yang Allah Ta'ala anugerahkan kita ni ada adik-beradik. Kadang-kadang ada yang tak bercakap dengan adik-beradik sampai mati. Kenapa? Batu perenggan. Tak bercakap sampai mati. Bahkan siap wasiat lagi. Kalau mak mati, mak tak izin Pak Ngah hang pegang jenazah mak. Amboi. Tengok jenazah aku tak izin. Jadi bangkai pun tak izin lagi. Sampai tahap tu keras degilnya. Jangan, tuan-tuan sekalian. Kalau kata tak berkelahi adik-beradik langsung ni, kok payah. Ada juga berkelahi, berselisih faham, bergaduh, bertengkar, tapi berkelahi macam adik-beradik. Tu baik. Berkelahi macam adik-beradik. Gaduh-gaduh sakit, pergi jenguk juga. Susah-susah kita bantu juga. Itu adik-beradik kita. Raya-raya pergi juga, kenara rumah dia pergi juga apa semua. Dia kata kita terkerja pun buat terbaik muka pergi juga. Ni macam tu lah adik-beradik. Cik kita kelahi cik lah. Kelahi pagi, petang baik balik. Kelahi petang pagi esok baik balik. Apa semua sangat tu saja. Jangan teruk-teruk kelahi keluarga. Tunaikan hak-hak. Tu kata Allah. Ni kadang-kadang kita baca ayat dengan berkaitan dengan ibu bapa, berkaitan dengan ayat macam ni menyebabkan setengah-setengah tu rasa serabut perut, rasa lemah perut. Sebab apa? Benda ni terbelit dengan dia. Nada rasa susah hati kita buat ibadat. Tiba-tiba ada benda-benda ni yang menyebabkan kita rasa tak tenang.
Bakkan rasa apa semua. Letak perasaan kita tepi, ikut Quran, buat kita selamat insya-Allah. Orang nak kata apa kata, jangan duk belah angin. Belah angin tak ada kerja apa, ambil belah beruk. Belah beruk boleh ambil buahnya. Boleh ambil petai orang kampung. Belah beruk, belah angin ni tak ada apa. Tak ada. Duk kira berangin dia. Kira berangin dia apa semua. Tak apalah, letak tepi, kita beralah. Hang abang kan adik beralah. Ni kata aku kak. Dia lah kena main jumpa aku. Hak kak tu pun. Hak abang aku ni abang. Siap pula abang tu kepala waris. Ikut suka apa nak main-main, tak mau sudah. Kata abang nak pergi beralah kat adik-beradik, mampu dah. Kalau lagu tu tuan-tuan susahlah. Allah tak sebut siapa abang siapa adik, zal qurba. Dia mari pada satu rahim. Ataupun satu mak, satu pak. Ini juga kira adik-beradik. Mak lain-lain tapi pak sama. Pak lain-lain tapi mak sama. Tu pun termasuk adik-beradik kita. Berlakulah selisih faham. Inilah tujuan kita mengaji. Kita belajar. Kita baca tafsir Quran, kita jumpa macam-macam cerita. Bermula daripada kisah para nabi-nabi. Hukum hakam sembahyang puasa zakat haji apa semua. Minggu lepas dengan minggu lepas kita jumpa tanggungjawab kita dengan mak bapak. Hari ini kita sampai pula zal qurba dengan adik-beradik. Siapa sebut? Allah Subhanahu wa taala. Dengan adik-beradik. Telan bila. Macam kata tadilah, bila kata benda ni jihad, tuan-tuan bukan mudah. Jihad, kita nak pahala, kita nak Allah redha. Kita kena buat juga. Kita duk pergi kira orang lain. Orang nurani. Adik-beradik kita biar lapang. Adik-beradik kita biar susah. Macam lah ni lah. Kita alhamdulillah duduk kat ni, mungkin kita ada makan minum cukup lengkap. Adik-beradik kita duduk kat kampung. Musim-musim hujan macam ni nak motong tak boleh. Hang ada fikir. Hang rasa macam dia senang. Pasal apa? Jenis adik-beradik kita jenis tak minta. Jenis dia tak minta. Ada. Cuma kita sendiri kena pergi tengok keadaan dia, rumah dia macam mana, apa semua. Kita faham. Kita faham. Itu. Ramai adik-beradik dia jenis tak berminta-minta. Ada. Kadang-kadang orang pula duk meminta, adik-beradik kita tak minta. Sebab tak minta itulah kita kata dia kaya. Sebab tak minta itulah kita kata dia cukup makan minum. Padahal tak cukup. Akhirat esok dia tuntut hak kita. Dia tuntut hak dia. Hang sebagai Allah rezekikan kamu senang. Aku yang Allah Taala rezeki, Allah Taala takdirkan susah. Sepatutnya abang senang, adik ada hak juga. Kakak senang, adik ada hak juga. Adik senang, kakak ada hak juga. Sebab apa? Semua kita lahir ke dunia berasal daripada miskin lah. Keluar daripada perut ibu, tak ada pakaian pun walaupun seurat benar. Pakaian pun tak ada, benda lain lagi lah. RM2 lagi lah. Keluar miskin, telanjang bogel keluar. Tapi Allah uji manusia macam-macam. Ada diuji dengan kemiskinan. Ada diuji dengan kekayaan. Ada. Tengoklah kita macam mana. Yang miskin, kita tahulah susah dia cara miskin. Yang kaya, dia rasa sayang pula harta benda dia. Nak bagi rasa habis. Nak bagi rasa luar. Simpan tu ulama sebut harta kita ni kalau duk simpan sampai tak guna langsung, dia bukan ada manfaat apa, macam batu, macam seketul batu. Yang jadi manfaat ni apa dia? Kita guna dia, kita belanja dia. Tu cerita dia. Tunailah hak kita dengan adik-beradik. Itu. Dan beri oleh kamu akan yang ampunnya qarabah akan haknya daripada kebaikan. Ada cerita dia, adik-beradik ni kita kena beri. Kalau miskin, bagi harta benda, bagi orang ringgit kat dia. Kalau dia kaya juga, kita kena beri juga. Beri apa? Beri kasih sayang. Tunjuk kita ni sayang kat adik kita. Tunjuk kita ni sayang kat kakak kita. Tunjuk kata kita ni sayang kat abang kita. Itu hak dia. Yang kata dia cukup lengkap dah, semua sempurna dah, tak payahlah. Betul. Dia nak kasih sayang dia pada adik-beradik. Lebih-lebih lagi setelah ibu dan ayah tak ada. Itulah kita berdoa selalu. Anak pinak kita janganlah lepas daripada mati, anak pinak bergaduh, takik aku pun tak bercakap. Tu duk baca semua waya wala taftinna ba'dahu, jangan fitnahkan kami selepas daripada kematiannya. Lepas mak ayah mati pakat berkeli bergaduh, tak bercakap betul-betul. Padahal harta benda hak tinggal itu mak ayah yang susah. Mereka duduk senang je. Bukan dia kena pugak, dia kena bergolok bergadai apa. Lepas tu ada je harta benda. Itu. Jaga.
Kita mengaji ni tuan-tuan, kita kena beramal. Susahlah macam kata tadi lah, nak bela mak ayah yang tua macam-macam ragam, dia tak larat mulut dia pusaka kata bodoh, bengong apa semua. Susahlah juga. Walau bagaimanapun kena buat juga mak ayah kita. Hak ni susahlah juga. Walau bagaimanapun adik-beradik kita kena tunai lah. Macam mana pun. Itu. Baik, habis. Dan hubung rahim. Dan beri sedekah orang miskin. Wal miskin. Dan berilah sedekah kepada orang miskin. Tengok adik-beradik kamu. Pada tu tengok sama orang miskin. Orang miskin, orang yang memerlukan. Sebab orang kita ni tuan-tuan, dia suka apa dia ni? Suka meniru, bagi bantuan suka meniru. Baru ni musim Covid lagu ni pun. Orang mula pakat bagi bantuan kepada barisan hadapan. Allah pakat bagi lah sampai tak larat nak makan. Sampai tak bagi-bagi pun nak bagi juga. Ni masak apa semua. Padahal kadang-kadang mereka pun bukan perlu sangat tu. Mereka minta kita tolong mereka. Tolong jangan duk melewat kata. Mereka tak larat nak pakai baju tu. Dia nak melewat. Tahu, nak melewat. Buatlah dengan masak, hantar pitanu, hantar pitani, hantar pitanu apa semua. Sampai dia nak makan. Masa bila dia duk bungkus macam tu. Semua pakat buat sebab kita suka meniru. Tapi dalam masa yang sama, ada orang lain susah-susah, kita biar. Ikut je. Macam dulu bila kata pakat bagi kat Kemboja. Habis sengat Kemboja tu, tengok siapa nak mula dulu. Habis sengat, habis. Masa tak ada siapa nak peduli dah. Macam saya sebut minggu lepas. Keadaan sekarang sekolah-sekolah pondok tutup. Ustaz-ustaz pondok yang gaji pun 200-300 saja. Tak dapat gaji. Ada dapat separuh gaji, tu gaji 150. Ada ustaz bawa motor pergi motong. Musim sekarang apa semua. Kita suka bila orang buat pakat buat gitu semua. Nak sedekah nak apa ni pun tuan-tuan, kita kena fikir, kena kreatif, kena ada yang benda tu sampai kepada sasaran dia. Sampai pada sasaran tadi. Sebab tu kalau orang pakat buat, kita break dulu tengok. Biar pergi dulu buat dulu apa semua. Ni pakat hantar kat polis, kat nurse, kat apa tentera apa semua ni. Bukan tak bagus benda tu. Kita tengoklah kalau sampai melimpah ruah, tuan-tuan sekalian. Mungkin ada orang yang tak ada makan. Polis ni adalah gaji dia. Nurse adalah gaji dia. Apa dia tentera adalah gaji dia. Cakap nak beli makan tu boleh. Boleh lah orang panggil. Tapi ada yang tak ada nak makan. Yang duduk kolam kampung tak ada nak makan. Tambah musim-musim lah ni pun semua. Jadi kita kena tengok. Kena tengok tu cerita dia. Baik. Jangan buat kerja tu semata-mata nak pada nama. Sampai orang kata sudahlah, jangan duk hantar, kami pun tak larat makan dah. Nak hantar juga. Sebagai kami sayang. Kasih dengan pertolongan yang dia tolong tu. Tak dinafikan tuan-tuan sekalian. Panggil bantuan di bahasa hadapan ni dengan pengorbanan lebih banyak. Itu. Kadang-kadang bukan mereka perlu kepada makanan pemelimpah ruah tu. Sampai dia membazir pula. Itu cerita dia. Tengok. Wal miskin. Orang miskin. Itu. Berilah kepada orang miskin. Dan beri sedekah kepada orang miskin dan orang yang berjalan. Ibnu Sabil, orang yang berjalan. Bahkan Ibnu Sabil ni termasuk daripada asnaf zakat. Dan jangan kita ni nak faham sangat tentang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil dia berjalan mencari rezeki, putus belanja tengah jalan, dipanggil Ibnu Sabil. Ataupun dia berjalan mencari keluarga dia, putus belanja di tengah jalan. Ataupun dia dirompok di tengah jalan, sehingga duit dia tak ada langsung, nak balik pun tak boleh apa semua. Dia bukan miskin, di rumah dia ada segala benda apa semua, tapi dia putus belanja di tengah perjalanan dia. Maka dia juga dipanggil Ibnu Sabil. Boleh juga tuan-tuan sekalian, dia ni berjalan merayap. Rumah jual, tanah jual, kerana kemiskinan dia ataupun dengan kesilapan dia dulu. Akhirnya dia ni berjalan, tidur merata tempat sampai tak ada rumah. Kau tanya di mana? Di mana kaki melangkah? Sampai masa dia berhenti, di situlah rumah dia. Ini pun yang kita kena bagi bantuan juga. Tak tahulah kalau dia panggil apa, gelandangan. Meraya duduk apa dia ni?
kota-kota meraya, duk kat bandar-bandar apa semua ni, sehingga jalan celak-celak mata jalan beraya apa semua. Berilah bantuan kepada orang-orang ni. Nah, yang pertama adik-beradik kita tunaikan hak. Kalau dia miskin kita bantu. Nah, kalau dia senang kita bagilah hak dia cara senang, ziarah dia, tanya khabar dia, bercakap lemah lembut dengan dia, adik-beradik kita. Yang keduanya miskin. Bantu orang miskin. Yang ketiganya Ibnu Sabil, orang yang merayau tadi, yang putus belanja, tak tahu nak pergi ke mana. Itu. Baik. Wala tubazzir tabzira. Dan jangan engkau berbuat membazir akan sebagai membazir. Itu. Jangan engkau berbuat membazir akan sebagai membazir. Itu jangan kamu boros. Membazir ni boros. Atau terlalu boros. Itu. Artinya, jangan engkau membazir akan sebagai membazir. Ada orang membazir. Ada orang terlalu membazir. Kamu jangan termasuk di kalangan orang-orang yang membazir ataupun terlalu membazir. Kita tengok setengah orang makan nasi, bubuh ya bukan tinggal. Itu nama dia membazir. Malam-malam tak perlu pun lampu, buka lampu terang-menerang di rumah, patutnya tutup. Kenapa? Itu membazir. Itu membazir. Panggil. Kereta duduk saja apa semua jenis duduk start je apa semua. Padahal dia duduk menyembang orang. Kereta duduk start sampai sejam 2 jam. Padahal nak turun tutup lah suih tu. Dok injil kereta duduk gudung. Dia duduk menyembang lagi. Sampai setengah jam, sampai 45 minit. Minyak guna. Itu membazir. Atau terlalu membazir. Terlalu membazir ni lagi sakit lah. Orang kaya-kaya. Tengah arak-arak tu pergi makan di Langkawi tu. Makan sikit saja bayar sampai 500, tinggal berselerak. Pergi makan tak lain pula, makan sikit saja bayar sampai 700-800, selerak tinggal. Ini terlalu membazir. Terlalu membazir. Tu cerita. Macam orang kaya-kaya banyak dah. Kadang naik kapal terbang pergi kot. Setakat nak pergi Sabah tu naik kapal terbang pergi baru 200. Dak sewa jet peribadi kena 7-8 ribu, 2-30 ribu. Sampai sama saja. Padahal kalau 7-8 ribu, 2-30 ribu tu pergi bantu orang miskin, lagi banyak orang miskin boleh dapat bantuan. Ini terlalu membazir. Kamu jangan membazir ataupun terlalu membazir. Ataupun bahasa Melayu panggil boros. Membazir ni bahasa Arab kita ada guna jadi bahasa kita lah. Itu. Jangan boros ataupun terlalu boros. Terlalu boros. Ini yang berlaku sekarang. Membazir jangan. Dua orang tua dulu dah bila nasi jatuh suruh kutip. Budak-budak sekarang makan berterabur. Itu. Jatuh kacang, jatuh apa kutip, ambil balik, basuh, makan. Apa semua. Lah ni buang tak kira-kira. Tambah bulan Ramadan tu lagi sakit. Habis pasal Ramadan tu semua pakat tuang apa semua. Hak di rumah ni bersih-bersih tahu semua kata. Jenis orang-orang dulu dia ada nasi lebih. Orang dulu hampah nyok pun tak buang. Sebab apa? Ada makhluk lain nak makan. Ayam, itik. Batu kita ni kalau rumah kita boleh bela ayam itik, bela. Kalau kita duduk rumah kampung, bela. Kenapa? Nasi kita tahu saja. Hampah-hampah nyok kita lempak saja. Padahal kalau kita bagi ayam itik makan, dia boleh makan. Taklah membazir. Sebab tu saya tengok di Mahat. Kadang-kadang buang makanan banyak. Duk hafal Quran. Baca pula ayat wala tubazzir tabzira. Lepas makan lempak kata. Dalam plastik bungkus tauk lantus sampah, tauk lantus sampah, tauk lantus. Tak berasa apa tauk nasi lantus sampah. Tak berasa apa tauk roti lantus sampah, roti canai kemarin tauk lantus sampah. Padahal ada makhluk lain boleh makan, ayam, itik. Batu sini saya tak benar langsung tauk makanan. Simpan aku dapat tahu saya tahu makanan semua kena marah teruk. Ada ayam kita nak makan, ada itik kita nak makan, buat pi bagi makan. Sama kita. Ni kadang malas. Tu saya kata dah tak ada tempat sangat nak tahu apa semua mengaji bungkus tinggal situ. Ada ayam itik nak makan. Kita pi tahu tu berdosa. Dia mengaji Quran langgar perintah Al-Quranul Karim. Wala tubazzir tabzira, jangan kamu boros. Akan sebagai boros. Jangan kamu membazir akan sebagai membazir. Membazir sikit ke membazir banyak ke? Jangan.
Jangan membazir. Yang pertama, bubuh tu bagi patut padan. Ni masak nasi ni 2 orang saja masak macam 10 orang nak makan. Tak habis lempak. Rezeki Allah Ta'ala. Kita mengaji kena beramal. Ni akhlak Islam. Jangan kamu boros akan sebagai boros. Jangan kamu membazir akan sebagai membazir. Membazir sikit kan, membazir banyak kan, jangan. Itu. Ni lampu-lampu di rumah tu menerang. Tutuplah. Buka satu sudah. Nah. Tu kalau dia bayar bil elektrik. Sepatutnya kalau hang tak membazir, bil elektrik hang mungkin kena 50 saja. Dah membazir kena 100. Kita buang RM50. RM50 ni kalau kita bagi sedekah derma ke, bagi kat fakir miskin, macam-macam manfaat dia boleh guna. Tapi kita lebih suka membazir. Dan tu kita tengok kadang-kadang rumput-rumput duduk ni kat tepi jalan. Saya sangat sayang. Orang yang kerja tebas rumput ni, tuan-tuan, tak belah lembu. Kalau dia tebas rumput tepi jalan, dapat kontrak tebas rumput tepi jalan, dan dalam masa yang sama dia belah lembu. Dia ambil rumput tu, dia bubuh dalam gundi, dia balik kat lembu dia makan. Nah, gitu. Tu saya kalau saya lah jadi menteri hak jaga lebuh raya ni, ataupun menteri pertanian, yang saya nak bagi kontrak kepada yang kontraktor yang tebas rumput tu dengan syarat mesti ada belah lembu. Disahkan daripada pejabat veteriner, ada surat memang belah lembu bukan boleh tebas. Tidak hang tebas saja tak dapat projek tu. Kalau saya menteri lah, kalau dan tuan sekalian, gitu. Sayang tengok rumput segar-segar makhluk Allah nak makan, tebas. Bukan lama 2 minggu tebas, 2 minggu tebas, 2 minggu tebas. Dalam masa yang sama orang belah lembu beli pula dedak kat kedai bagi makan. Orang belah kambing beli pula dedak kat kedai makan. Rumput yang Allah Taala bagi tumbuh free, tahu. Tuan bayangkan. Ni hak kata kita nak mempertingkatkan daging lembu tempatan, tak bergantung pada import ekspor sebagainya, tak bergantung pada import sebagainya apa semua, kita tak laksanakan benda tu. Itu Allah tumbuh rumput sesaja. Kadang rumput segar lagi tebas, rumput segar tebas tu ialah tebas, buat pergi ke mana tinggal kat situ, berkering situ je apa semua. Bayangkan. Sebab tu kalau saya lah tuan-tuan sekalian, tak bagi kontrak tebas rumput ni, kalau dia tak ada lesen daripada veteriner menunjukkan sah dia ada belah lembu belah kambing. Gitu. Jadi orang panggil pendapatan dia pun bagus. Tidak berlaku pembaziran pada situ. Ni pembaziran bukan pembaziran yang kecil, ni pembarisan yang besar. Membazir yang besar. Itu. Jangan kita membazir. Baik. Dan jangan engkau berbuat membazir akan sebagai membazir dengan belanja harta lain daripada taat Allah. Termasuk juga membazir belanja harta lain daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok orang kaya buat majlis pertunangan sampai ratus ribu bertunang saja. Tunang saja. Kahwin pula sewa hotel mahal-mahal sampai berjuta-juta. Tak ada apa pun. Dengan beli bunga segar, dengan buat pelamin, dengan begitu. Nak tengok lama mana? Pagi sampai petang. Lepas petang rubuh tauk semua. Tauk tu tahu apa? Tauk duit berjuta-juta. Padahal kalau duit tu pergi bagi pada fakir miskin, bagi pada Ibnu Sabi, bagi pada Sabilillah apa semua, Allah dia boleh guna banyak. Dia beli beras tak larat nak makan, beli ikan tak larat nak makan. Sedangkan ada fakir miskin di rumah kita, dekat ada dalam kawasan kita, nak beli beras pun fikir, nak beli lauk pun fikir. Ikan termenung seekor kongsi sampai 2-3 orang. Hak si kaya pula buat majlis-majlis pertunangan sampai ratus-ratus ribu. Buat majlis perkahwinan sampai berjuta-juta apa semua. Padahal bukan ada apa-apa. Semua ini macam katalah kita lahir ke dunia semua miskin belaka. Kenapa Allah kayakan kita? Allah miskinkan dia. Sebab apa? Ini sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Yang miskin, sabar ke tak sabar? Yang kaya, kamu guna harta kamu membazir atau tak membazir? Ataupun kamu gunakan harta kamu ke arah maksiat yang tak perlu pun. Kalau kamu guna harta kamu ke arah maksiat, itu juga termasuk dalam membazir. Semua Allah Ta'ala tanya. Janganlah membazir. Tengok di dapur. Kita beribadat, bangunlah pagi-pagi. Sebelum subuh bangun dah. Tengah orang tua tu rajin baca dengan ayat apa dia ni, Quran lagi, berzikir, selawat, semayang tahajud, semayang apa semua tak kira lah.
Start motor pergi main jemaah, naik motor, laki bini main jemaah, wirid pula, balik semayang subuh, semayang, baca Quran lagi. Sagi kutip-kutip nasihat semalam bolan plastik tahu lantur sampah. Macam mana? Apa yang kamu buat semalam ni? Allah larang. Bolan lantur sampah. Duduk dalam peti air itu macam-macam. Kuih hak makan tak habis lah. Segala mak nenek ada, korek-korek apa semua ni tahu lantur sampah. Tu. Sagi main duha pula. Allah. Main duha pula. Tak ada tangan, ya Allah murahkan rezeki, terang ke apa semua, tak kira apa semua. Tu. Zuhur lagi masak tak kira apa semua, lempak pula. Cek akhirat esok campur pahala, campur dengan dosa, timbang tengok berat dosa membadil daripada pahala bangun tahajud semalam. Daripada selawat gitu gini apa semua. Itu kita jangan membadil pahala kita. Jaga. Tuan-tuan sekalian. Betul kalau rumah kita boleh belah ayam itik, belahlah ayam itik. Dia kata buat berak lagi busuk, bagi rajin lah sikit buat kerja. Yang ada menyusahkan orang. Tuan-tuan sekalian. Itu. Kadang-kadang dia belah kucing. Kucing ni bukan ternakan. Kita bagi makan kucing. Tapi kalau kita belah kucing sampai sehari peruntukan untuk kucing saja, sebulan sampai 1,000, 2,000 belah kucing. Tuan-tuan sekalian. Tu pun tak kena gaya juga. Belah kucing pula berbuah pula sarang kecil duk tu cukup makan tapi dia tak bebas tak ke mana pun. Mesti dia nak mengawan ke dapur semua ke tu cerita dia. Tu pun termasuk membazir juga. Ada cara dia. Ada kita lepas dia. Kalau nak bagi makan kita bagi makan. Tapi kalau kita kerja duk belah dia sampai habis beribu-ribu, sumber itu boleh kita guna untuk benda lain. Belah boleh guna untuk benda lain. Tapi kita nak belah kucing, belah 2-3 ekor, jaga bagi elok, bagi dia keluar. Tapi kalau kita pun tempat kecil penuh dengan kucing apa semua sampai nak keluar, kita nampak kita jaga dia tapi dia terseksa, tak boleh nak berjalan sana sini, tak boleh nak mengawan apa semua. Dia kurung pula takut dia mengawan. Bila mengawan lagi beranak pula tak larat belah. Kau duk kurung gitu semua. Lepas tu nak kena beli pula dedak bagi dia makan. Makanan kucing beribu-ribu pula habis. Pandai-pandailah kita susun tuan-tuan sekalian. Jangan kita ni mempanggil membazir. Itu benda Allah Subhanahu Wa Taala buat. Macam ayam itik. Tuan-tuan sekalian, lembu kebab. Bila kita belah dia, hasil dia balik dapat pada kita. Telur boleh makan. Semua orang tahu telur ayam kampung baik pada apa semua. Ayam kampung sendiri pun daging dia bagus apa semua. Tu saya kata biar rajin je anak muda ni. Kalau dia rajin macam-macam kerja boleh buat. Belah yang kampung sudah. Dia ada motor cabuk sebiji. Dah miskin sangat panggil motor cabuk lah. Pergi letak tung di restoran. Hak 24 jam tu tung. Tak sah tak banyak, tak 3-4 tung di restoran. Suruh mereka bubuh makan sisa makanan dalam tu. Petang-petang buat motor pergi kutip. Cukup untuk belah yang sekat 2-3 ribu orang makan. 2-3 ribu ekor makan cukup. Daripada biar restoran ni duk lempak makanan setiap hari. Restoran pula dia punya sistem sengah tu, bila lebih makanan dia tak bagi kepada pekerja dia. Hotel-hotel lebih makanan dia tak bagi pada pekerja dia. Mana bagi pekerja dia bungkus balik. Dia petau. Dia berkata pasal apa tak bagi kat pekerja. Elok-elok lagi. Kalau bagi kat pekerja saja pekerja tu masak beri banyak. Bebek tukar masak. Esok dia boleh bawa balik pula. Lusa dia boleh bawa balik pula. Dia kata senang nak ajak mereka, jangan bagi lempak. Itulah sistem hotel. Saya tahulah saya pada hotel. Sistem hotel begitu cara dia. Kita tak buat lagu tu. Sistem hotel begitu. Memang dia tak masak. Kalau lebih macam mana pun dia lempak, dia takkan bagi kat staff dia. Kenapa? Dia takut staff ni berpakat dengan tukar masak, masak lebih bagi lebih. Nanti kita boleh balik. Ni perangai orang kita pun satu bab. Nanti kita boleh balik. Akhirnya siapa pun jangan, termasuk tukar masak apa semua jangan. Lebih lempak lah tu sampah. Lebih lempak. Akhirnya tukar masak sendiri pun fikir, kalau aku masak banyak pun aku kan boleh balik, lempak je. Biar aku masak sikit aku pun tak teruk. Akhirnya gitu. Maknanya cerita dia lempak, membazir. Ni kita dia. Padahal makhluk Allah ni bukan dia minta makanan-makanan yang elok sangat pun. Hak lebih-lebih kita je. Kalau kita belayar, kita bawa sisa makanan, dia boleh hurung kat kaki kita ni.
menghargainya apanya kita nak tahu tu. Terima kasihnya dia nasi malah basi tu. Dia tak minta apa hal elok, dak pi lempak lantu sampah. Ni kita dah. Jaga. Kita jangan membazir. Membazir sikit pun jangan, membazir banyak pun jangan. Kalau tak perlu tak payah. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Bahawasanya orang yang membazir itu adalah mereka itu saudara syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu adalah kawan syaitan. Kata Allah. Membazir ni kawan syaitan. Syaitan ni kita dah baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kenerjam. Kita ni kena jadi musuh pada syaitan. Kita bermusuh dengan syaitan kalau kita membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu adalah kawan syaitan. Batu pasal apa bila kita nak bagi anak kita berkawan, suruh berkawan dengan orang elok-elok? Pasal kita nak suruh pengaruh perangai elok dia tu. Orang yang isak dadah, pasal apa dia isak dadah? Dia berkawan dengan orang isak dadah, pasal tu dia isak dadah sama. Jadi pasal apa kita ni membazir? Sebab kita berkawan dengan syaitan. Kerana perangai-perangai buruk ni antaranya membazir ialah perangai syaitan. Jadi hang dengan syaitan tu perangai sama. Kata Allah, perangai sama. Pasal apa? Membazir. Membazir. Lempak makanan tak berasa apa. Kain baju tak perlu beli supaya tak kira-kira. Kena runtuh lemari. Pakai sekali-sekali tahu. Ni tuan-tuan sekalian, ni kita kalau fikir orang kaya lagi sakan, beg tangan tu satu almari. Satu beg tangan harga 560,000, 200-300,000. Ni nak buat apa? Ni duk menayang lah. Ni dengan jutawan-jutawan kosmetik, jutawan produk tayang beg tangan. Tunjuk pula saya beli 20,000, saya beli 30,000, saya beli 200,000. Bukan satu almari. Ni syaitan, kata Allah, kawan syaitan. Oi, beg tangan ni 1-2 tak larat bawa dah. Nu nak bagi sama dengan baju. Baju biru ada, beg tangan kena biru. Baju merah ada, beg tangan kena merah. Baju hijau aja, beg tangan kena hijau. Walaupun apa kalau ada apa semua. Itu bila lama pula ada pula yang ni lama. Keluar pula yang baru lagi. Keluar yang baru lagi. Itu. Orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian. Yahudi sendiri, dia tak pakai benda-benda yang dia buat yang berjenama begitu. Dia pembuat kajian. Orang Islam ni kalau dia kaya, dia akan bagi sumbangan pada Islam. Dan Islam akan kuat, maka mereka akan tergugat. Lalu dia mulalah cipta benda-benda yang kecil, yang simple, yang tak perlu tapi mahal. Supaya duit orang Islam ni tak ada nak banyak. Ada duit banyak sikit, kumpul beli beg tangan 70,000. Siapa buat? Yahudi buat. Duit tu supaya disalurkan pada Yahudi. Ada sikit apa semua sikit, beli jam sampai 500,000 jam. Juta pun ada jam. Padahal jam nak tengok waktu dia je. Dia beli sampai harga 2-3 juta buat apa? 500,000 buat apa jam? Alah kalau cakap 1,000-2 boleh lagi lah, ada duit banyak sangat. Kalau cakap 2-300 boleh. Tapi kalau sampai 500,000 logik ke? Nak buat apa? Nak tengok waktu. Jam RM5 dengan jam RM500,000 waktu sama. Waktu sama. Beli. Siapa yang buat kerja ni? Yahudi. Dia tengok ada orang minat apa? Spek mata. Spek mata sampai satu almari. Spek mata. Ini. Hak hitam apa semua ni. Nak apa? Saja otak ada pengaruh dia. Tak apalah pula. Masuk pula live dalam Facebook, dalam Instagram, apa semua. Ajak orang pula, orang kaya jadi macam dia. Akhirnya orang kaya Islam ni berlumba-lumba nak betul. Duit tak ada nak salur kat agama, kerja salur kat Yahudi. Dia cipta benda ni. Dia pandai buat cipta apa semua. Orang panggil. Akhirnya banyaklah orang perempuan kayanya dia jadi tergila-gila dengan beg tangan ni. Tergila-gila dengan kasut ni. Tergila-gila dengan jam yang harga bukan-bukan ni. Akhirnya duit sampai berjuta-juta salur pergi Yahudi. Membazir lagi setah. Kenapa? Ini adalah kawan syaitan. Yahudi itu syaitan lah tu. Kita tengok kehidupan jutawan Arab Dubai. Kehidupan mereka macam mana? Baru ni saya baca satu. Dia nak sambut hari lahir bini dia. Ada bini dia.
hari jadi perkahwinan kan hari lain tu di Dubai. Lalu dia bayar tak silap $500,000 tak silap kepada apa dia ni yang jaga apa dia ni bangunan tertinggi di Dubai tu, nama Burj apa. Nah itu bangunan tertinggi di Dubai tu. Dan bangunan ni pula dia boleh tulis bila dia malam dia keluar cahaya betul tulis bentuk kita nak sepanjang bangunan tu. Jadi bila sampai waktu malam tu hari ulang tahun perkahwinan depa tu, lalu tulislah naiklah nama dia di bangunan Dubai tu. Bangunan tertinggi di Dubai tu sampai dah bangunan semua. Jadi tengok sekejap saja dengan penuh gembira, dengan penuh seronok apa semua, bayar $500,000. $500,000 duit kita berapa juta. Sekejap saja dalam 2-3 jam boleh tengok. Tak sampailah 5 minit gitu, keluar gitu habislah. Itu. Sanggup bayar sampai $100,000. Ini membazir yang sangat besar. Pada dalam masa yang sama rakyat Somalia susah. Ada setengah-setengah negara tak ada benda makan, boleh makan tikus, kucing jadikan makanan. Apa semua. Ini cerita membazir yang sangat-sangat berlaku membazir. Nah itu. Tu dulu ada saya cerita apa belah ni juga kat Dubai juga. Dia ada kereta lama nama kereta Pujo lama. Buruk dah kereta ni tahu bila tu. Kereta ni rosak. Lalu dia sewa jet khas buat masuk dalam kapal terbang khas tu, terbang ke kereta Pujo ni di Kelang hak buat tu. Di mana Jerman kah? Hantar di Kelang tu. Kapal terbang sebiji ni bawa kereta buruk tu ya. Punya saya kereta tu. Nah itu. Bos siap semua dah. Kapal terbang khas pula ambil kereta tu terbang bawa balik simpan dalam stor. Simpan. Padahal kereta tu lempak masuk dalam parit tak parah. Ni membazir ni. Nak repair kereta tu habis berjuta-juta. Habis berjuta-juta. Penyakit kawan syaitan ni dipengaruhi oleh orang kaya Islam. Yang ada peringatan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, tapi tak peduli. Tak peduli. Kita jangan terlibat jadi kawan syaitan. Janganlah kita terlibat. Jadi kawan syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Bahawasanya orang membazir itu adalah saudara syaitan atas jalannya buang harta, jalan maksiat atau berlebih-lebihan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Bahawa adalah syaitan bagi Tuhannya itu amat sangat jalan kufur. Syaitan tu atas jalan Tuhan engkau itu kufur. Apa kufur? Tak bersyukur dan tak berterima kasih. Tak bersyukur. Kalau kita juga tak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, guna nikmat tu ke arah maksiat, ataupun guna nikmat tu belanja benda yang bukan-bukan, kita juga tak berterima kasih dengan nikmat kekayaan yang Allah Ta'ala bagi. Nanti Allah tanya. Hang kaya hang nak buat lagu ni saja, nak menunjuk-nunjuk saja. Beli baju sampai ratus-ratus ribu, beli beg tangan sampai ratus-ratus ribu. Dia kata saya ada duit, ikut suka saya lah, nak buat macam mana. Hang bagi. Tu, tak payah. Rumah, pembantu rumah sampai 5-6 orang, seorang kerja lak kereta dia saja. Seorang kerja hak ni, seorang kerja hak ni. Hak tu pun habis puluh-puluh ribu sebulan. Padahal ada orang susah. Ada orang miskin. Yang miskin tu mungkin jiran dia. Yang miskin tu mungkin adik-beradik dia. Yang miskin tu mungkin anak menakan dia. Yang dia hidup dalam penuh kemewahan sampai membazir akan sebagai membazir. Boros akan sebagai memboros. Bukan sikit punya boros. Banyak. Tu sekalian. Bukan mulia kan. Allah bagi kekayaan tak semesti Allah sayang. Fir'aun pun kaya. Namrud pun kaya. Ingat Allah Ta'ala sayang. Inna akramakum indallah atqakum. Mulia kamu di sisi Allah Ta'ala, takwa kamu dalam hati kamu tu. Tu yang mulia. Bukan harta kamu. Jaga. Baik. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Dan jika engkau berpaling daripada sedekah kepada mereka itu, kerabat itu, karabah miskin, orang yang berjalan kerana menuntut rahmat kurniaan pemberian
pemberian daripada Tuhan engkau yang engkau harap akan dia, baru engkau hendak beri sedekah kerana engkau ketika itu papa. Macam mana pula kata Allah, kita pun tengah-tengah susah, tiba-tiba adik-beradik kita pun susah. Kita pun tengah-tengah susah, tiba-tiba ada pula orang miskin nak minta bantuan kita. Kita pun susah, orang sesat mana mari pula nak minta bantuan, kita pun susah. Mungkin dulu kita senang, hidup ni berubah-ubah tuan-tuan. Banyaklah dulu dia senang mewah, lah ni dia miskin. Tapi orang dia ingat dia senang lagi. Perniagaan dia merudum. Macam orang lah ni, orang buat travel. Dulu kau bawa orang pergi umrah, duit berjuta-juta. Bayangkan tuan-tuan sekali pergi umrah, satu kapal terbang dia punya. Kalau seorang untung 1,000 sudah dah. Itu di rumah tangga dia tu macam duduk di Mekah dah. Pi balik rumah duduk atas kapal terbang, naik kapal terbang ni apa semua. Lah. Sengat. Hotel. Dulu dia buka hotel cukup hebat. Lah siapa nak duduk hotel? Di Langkawi sunyi sepi. Ni mari pula Covid fasa kedua pula. Saya apa semua ni. Jadi orang duk ingat dia senang. Orang pakat pergi cari dia lah, dia susah. Baik, kalau kena kat kita macam tu, kita tak boleh nak tolong, kita tak boleh nak bantu saat ni. Apa kita nak kena kata masa tu? Kita kata kat dia, tu Allah sebut, dan jika engkau berpaling daripada sedekah, tak boleh nak sedekah kepada mereka itu. Siapa dia? Adik-beradik kita, miskin dan orang berjalan, kerana menuntut rahmat kurniaan pemberian Allah daripada Tuhan engkau. Kerana menuntut rahmat. Pasal apa? Kita ni bukan duk saja, duk usaha lagi ni. Sebab tu tengok, jangan kita bila kita berniaga kan macam musim sekarang, kita jatuh, kita tersanak biar pergi nak jadi apa. Tak, saya sedang berusaha, rahmat Allah itu luas, rezeki Allah tu luas, saya tengah duk usaha ni. Ada yang sengah pada tu daripada buka syarikat travel, buka belah lembu. Ada yang menega besar-besar, pergi menega ikan di market, menega nasi lemak tepi jalan. Usaha cari jalan mesti kena cari. Saya akan usaha. Itu. Sedang dia berusaha untuk pulih ekonomi dia, kita panggil. Daripada Tuhan engkau harap akan dia, baru engkau hendak beri. Bagi harap. Bagi harap macam mana? InsyaAllah saya lah ni pun tengah ada usaha balik. InsyaAllah kalau rezeki saya murah, perniagaan saya maju, apa semua saya tolong, saya bantu. Lah ni saya minta maaf lah, saya pun tak boleh nak tolong. Tapi doa lah. Doa ni tengah saya duk buat projek baru ni. Mudah-mudahan dengan berkat dia doa berjaya kita. Jangan sebut macam tu. Maknanya bukan saya duk saja ke apa semua, saya duk usaha ni. Dulu memanglah senang lah apa semua, lah ni mencabar ekonomi gitu gini, walau bagaimanapun insya-Allah. Ini tengah ni, tunggulah setahun dua lagi insya-Allah. Rasanya okey dah kot setahun dua apa semua. Bagi harapan kat dia begitu. Bahasa yang kita kena sebut begitu. Gitu. Insya-Allah lah ni teruklah sikit. Ni ada masalah sikit, ingat ke depan okeylah apa semua. Sebut tu. Orang panggil baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu doa. Ada dia nak sebut lagu tu. Mai. Tak tahu ke aku susah tadi? Tu tak boleh. Tak boleh. Boy, ngap senang ke? Apa semua. Dia pun duk pening kepala dah. Tiba-tiba orang meminta pula dia kena. Allah Ta'ala sebut suruh macam mana? Minta bagi harapan kat dia. Saya tengah duk usaha lagi. InsyaAllah lah kalau kelang saya berjalan tu elok, insyaAllah apa semua. Boleh lah. Ni. Saya duk tanam sawit ni insyaAllah lah. Tengok 4-5 tahun lagi sawit boleh ambil pun ada lah 10 kilo. InsyaAllah masa tu boleh lah. Bagi janji begitu tak apa. Sebut benda manis. Tak apa semua tu. Pokok belam saya pun dulu ni duk tukar, duk tanam apa dia ni harum manis. 2 tahun dah harum manis ni, 4 tahun boleh lah apa semua. InsyaAllah harum manis buah boleh jual esok apa semua ni, insyaAllah saya bantu. Tapi jangan cakap saja. Kebetulan dapat esok tu, ingat aja tersebut tu bagi. Suruh macam tu. Kerana Nabi SAW juga ada keadaan begitu. Biasa Nabi siapa mari minta Nabi bagi. Pergi cari di dapur ada apa?
Hak Nabi nak makan, hak isteri dia nak makan, orang minta, ambil bagi. Ada satu saat orang mari Nabi pun tak ada apa dah. Apa pun tak ada nak bagi. Nabi tak gamak nak bagi orang balik tangan kosong. Tapi nak bagi apa tak ada. Nabi doakan. Itu doa Nabi itu. Yarzuqna Allah wa iyyakum min fadlih. Yarzuqna Allah wa iyyakum min fadlih. Kalau kita tak erti, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kami dan kamu daripada limpah kurnia-Nya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kamu dan kami daripada limpah kurnia Allah Ta'ala. Minta maaf lah sekarang tak sesuai, ekonomi tak bagus, niaga tak jadi. Pekerja-pekerja saya pun ramai tak bayar gaji, ramai yang kena berhenti. Kilang-kilang saya pun tak boleh nak berjalan. Dengan ekonomi lah ni apa semua, hotel-hotel saya pun tutup. Jadi insya-Allah kalau selesai semua Covid ni, niaga boleh berjalan balik apa semua, tak ada masalah. InsyaAllah saya bantu. Lah ni minta maaf. Boleh sebut macam tu. Kerana kita menghadapi kesusahan. Itu. Baik. Faqul lahum qawlan maysura. Maka kata olehmu bagi mereka itu perkataan yang manis. Kata olehmu bagi mereka itu perkataan yang manis. Kerana perkataan manis pun macam sedekah. Dia pergi jumpa kita. Kita tak boleh nak bantu kerana kita pun ada masalah. Masalah kita tanggung pun berat. Orang nampak rumah kita besar, kereta kita besar, tu hak lama. Masa kita senang dulu ada. Jadilah ni masalah dalaman kita, ada banyak masalah. Kita cerita kat dia. InsyaAllah semuanya selesai apa semua, saya tolong. Baik adik-beradik kita orang miskin, Ibnu Sabil. Lepas tu kata Allah, faqul lahum qawlan maysura, kata bagi mereka itu perkataan yang manis. Maknanya janganlah dia susah, dia pergi jumpa kita, kena jekah balik jumpa lagi susah pula. Dia rasa terhina pula. Biar dia keluar tu, dia pun faham. Dia pun faham keadaan kita. Cerita elok-elok kalau kita tak boleh bantu. Allah ajar akhlak kita sebagai akhlak seorang Muslim. Tu cerita. Baik. Wala taj'al yadaka maghlulatan fi unukik. Jangan engkau jadikan tangan engkau terbelenggu pada leher. Jangan engkau jadikan tangan engkau terbelenggu pada leher. Jangan ikat tangan engkau di tengkok. Apa makna ikat tangan di tengkok? Melayu pun ada pepatah Melayu. Apa dia? Tangkai jering. Apa dia lagi pepatah Melayu? Genggam tak tirih. Tangkai jering, genggam tak tirih. Ni apa dia? Kedekut. Jangan kamu ikat tangan kamu di tengkok kamu. Ada tapi kedekut baik. Bukan kata waktu lain bulan Ramadan pun kedekut. Orang lain pakai derma sana, derma sini, derma sana, derma sini, dia taubat. Tu duk pimbik kaji tiap-tiap hari di masjid. Komplain nombor satu. Dia tak lebuh daging banyak sedap. Hak kemarin kurang masin. Hak kami dulu kurang lemak. Komplain sedap. Kok lah pimbik kaji nak pilih 4, 10, 2 kan. Taubat. Kedekut baik. Ini orang pengikat tangan di tengkok. Hak pok-pok dah pergi bagi kanji tu ingat baik kan. Dia apa kami duduk tengah, dia apa kenal muka hang tu. Amboi, kedekut baik. Komplain banyak. Mau tak kata depan je lah. Ada orang lagu tu kedekut. Jangan ikat tangan di tengkok, jangan. Bagi. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Latih derma, watih infak, latih bagi semua. Jangan kedekut, jangan ikat tangan di tengkok. Kita ada. Tu yang kata tu dulu kita pun lahir miskin papa kerana apa pun tak ada. Akhirnya lahir ke dunia duit ada puluh-puluh ribu. Ada ratus-ratus ribu. Itu. Setengah orang lain cakap makan cari duit. Tak cari tak makan. Kain pagi makan pagi, kain petang makan petang. Kita tidur pun masuk duit. Duk saja aku masih duit. Jangan kedekut. Bagi, tolong. Tu tambah hak pencen-pencen. Tu bukan kerja apa, duit masuk. Kerja pun duk dapat duit. Teruk. Ada. Orang lain kerja pun tak dapat duit. Tak mana dia tak kerja pun dapat duit. Ini ujian yang Allah Ta'ala bagi. Kedekut pula tu. Jaga ni orang tua kedekut semua ni. Dekut. Duk saja je dapat duit.
Kadang bukan ada lagi pencen dia lagi, pencen laki dia lagi. Kerja apa kau duduk? Tiap-tiap bulan pergi tekan, tiap-tiap bulan pergi tekan. Hang tahu dah orang lain nak dapat duit macam hang tu kerja macam mana? Kait kelapa sawit tekan kangkang. Betul. Galah panjang 20 kaki tu. Kait tekan kangkang apa semua. Jatuh turun kelapa sawit besar tu. Nak lempak naik atas lori pula. Try tengok. Ada, try tengok. Punya susah lah. Sehari kerja. Kait kelapa sawit. Berpeluh ni sampai habis dah. Lemak sampai tak ada langsung. Habis lemak. Pi kat kelapa sawit jadi lemak habis. Kita ni lemak saja. Apa semua? Boleh RM50. RM50. Balik pula motor pula rosak. Kena RM30. Tinggal 20. 20 tu. Sama pula tu cerita dia. Kita duduk saja duit dapat. Betul lah kita kata kita kerja, ada pencen apa semua, tu rezeki Allah. Ingat nak pencen-pencen dengan kedekut kan? Rezeki Allah bagi duduk saja dapat. Duduk saja dapat. Kadang tu makan pencen saja 30 tahun. Tak kerja apa kau duduk makan. Tahu, kena pula tuan-tuan, laki mati awal. Dia hidup lama. Allah bagi ujian. Tu ujian tu. 30 tahun dulu suami mati. Cikgu suami. Betul dia kerja nak makan pencen nak tu. Apa kerja pun tak. Kedekuk pula tu. Jaga kepala hang esok. Ini jaga. Rezeki Allah bagi. Ada. Itu ujian. Ada ujian. Orang susah macam kata tadi. Jual lah nasi lemak. Boleh untung sekupang 2. Kutip kotak jual apa semua. Semua ni sama saja. Kita lahir ke dunia dalam keadaan miskin. Dalam miskin. Cuma kita tu kata Allah bagi rezeki jangan ikat tangan kamu di tengkok. Apa mana tak pernah langsung apa dia ni? Ambil duit. Ambil duit di poket bubuh. Batu kita masjid surau. Tabung tu kena berjalan. Jalan. Saya tegur punya kali, tabung ni kalau tak berjalan bagus, kacau. Duit tu duk semua. Letak saja sudah. Depa kata ustaz letak pakai tak bubuh. Pasien tu hak mengaji, letak pakai tak bubuh. Kena berjalan. Bawa duit niat dah nak bubuh tabung masjid, tabung surau bubuh dalam poket dah tu. Buh memang nak derma RM5 ni, nak derma apa semua. Tabung tak lalu, alhamdulillah. Teruk. Kedak. Tak lalu buat balik duit tu. Kedekut. Harap tak dinatah tak ada lah. Tak cari, dia kata dia nak pergi cari, nak pergi bubuh tak. Tak lalu kia mujur. Ada kia mujur. Allah tangan tu ikat. Bukan banyak pun, RM5, RM2, RM3, apa semua. Hak kita belanja kok lain-lain lagi belanja. Banyak kereta saja sebulan tengah 2,000 bayar 7-800 tiap bulan 9 tahun. Boleh. Tapi kedekut. Jangan. Allah sebut wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan engkau jadi tangan engkau terbelenggu pada leher engkau. Erti jangan tahan belanja harta pada jalan taat. Jangan. Lepas simpan, lepas simpan, kita kena simpan juga. Tu Allah sebut depan. Ada. Wala tabsutha kull bast. Jangan engkau buka akan tangan engkau akan sebagai sehabisnya buka. Jangan ikat tangan sampai tak buka. Jangan buka sampai habis, kata Allah. Ada setengah pada tu dia derma sampai tak puas, kita tawakal pada Allah, bagi sampai habis lincin. Dia pula minta kat orang lepas tu. Terlajak pula lagu tu. Kita pandailah kita susun hidup kita. Yang ni kita nak derma. Yang kita nak mana? Janganlah sampai kita kadang-kadang kita simpati tengok orang bagi habis sampai tak ada apa kita. Sudah kita pula susah, menyusahkan orang lain pula. Pandai-pandailah kita susah. Banyaklah dulu. Ramai tuan-tuan saya sebut. Kalau kira harta Nahdah ni berjuta. Kira harta lah. Orang main ustaz, saya nak wakaf tanah saya. Ada satu tu nak wakaf tanah.
Tanah mahal lah berjuta. Saya tak nak wakaf pasal apa? Nak wakaf nada saya tak mau apa semua. Duk ulama duk telefon pimai jom nak pergi tukar nama. Itu anak-anak pun bagi kat anak-anak lekuk apa semua. Dah semua anak-anak semua dah ada. Sudah ada gesak ingat. Saya janji pukul 3 nak pergi pejabat tanah. Dah ada gesak sangat. Pukul 4 pun saya pergi. Saya insya-Allah tepat waktu nak pergi jadi lambat sikit. Kemudian telefon ustaz tak sampai lagi, saya duduk tunggu lama orang ni. Tak apa. Baik. Sudah semua siap apa semua pula. Dah nak tukar nama semua siap. Ada yang tukar nama dah pun. Tak jadi ustaz. Pula dah. Itu cerita. Tuan-tuan, daripada lagu tu, baik kita bagi sikit-sikit daripada juta-juta daripada bagi ambil balik. Banyak. Dulu ada nak rawakah Rizak. Nama dah. Dia tak pasal apa nak bagi kat Nahdah. Dia kata Nahdah lah ada hotel yang boleh urus Rizak. Pasal apa yang tak mengurus? Saya ni ustaz tua-tua ni semayang duk takbir duk ingat ke Rizak tu pasal tak kosong tak boleh dah. Ambil sakan pada aku lagi hang ni. Nah ni Rizak dulu semua. Sudah kita mesyuarat gitu gini apa semua ada. Kalau sahabat pun tentu tempat mana orang kerja pun. Nazar semua. Semua siap pulung apa semua. Tak jadi pula dah. Tak jadi wakaf. Yang baru ni kacau kita. Itu. Dulu tulis cek 20,000 bagi. Wakaf tulis 20,000. Kita pun pagi lagi pergi bank. Pergi bank. Masuk tendang. Masuk tendang. Tak ada duit. Tenggak dah bagi 20,000. Bagi RM2 sudah lah. Tak ada duit. Menyusah aku je. Ni cerita dia. Tulis sampai 20,000. Kita pun saya tengah dapat merasa banyak 20,000 ni pi. Tanya pasal apa cek ni tak tunai lagi, tanya bank. Tak ada duit dalam tu ustaz. Tu. Punya nak belagaknya derma pada 20,000. Tapi duit tak ada. Dah mau pola otak dah. Nah, tuan-tuan sekalian, bagi zakat mana kita boleh tu Allah sebut. Jangan kedekut. Tapi jangan bagi sampai kamu kosong. Betul? Jangan bagi sampai kamu tak ada apa. Nanti kamu pula susahkan orang lain pula. Betul kita punya tahap tawakal kita tu. Tak mana? Bagi seikhlas kita. Kita ikhlas RM50 bubuh. Kadang-kadang kita bagi sampai 2,000. Gue duk teringat macam mana ni? Duit ku habis apa semua ni. Rugi juga kepala kita. Kadang iman kita tu, kita kena hukum dengan iman kita tu tengah mana. Bagi seikhlas kita yang bagi. Cuma jangan kita kedekut. Jangan belajar kedekut. Nah itu, tu cerita. Bagi. Ada orang mengaji kedekut baik. Ngaji rajin tapi kedekut. Tu cerita. Membazir jangan, boros jangan, kedekut jangan, bagi sampai habis lincin pun jangan. Ada. Bagi sampai habis lincin pun jangan, menyebabkan kita tu Allah sebut. Fataq'uda maluman mahsura, maka engkau duduk kedukaan. Engkau duduk kedukaan, kekejian daripada makhluk. Dan khalik daripada manusia. Engkau duduk dalam kedukaan. Duit tak ada, habis lincin. Pasal apa? Sederma habis. Sederma betul apa semua habis. Jangan sampai kamu jadi miskin. Sampai duduk dalam kedukaan, sedih, merasa menyesal, rasa silap. Kan dulu Covid dia seorang tu. Nama artis mana tak tahu lah. Dia ada 50,000 duit. Masuk pula siapa-siapa yang nak kesusahan dalam musim Covid ni telefon saya BN. Saya BN. Nama apa tu? Lepas tu orang pun pakai telefon lah. Kawan ni susah 500, kawan ni 1,000, kawan ni 2,000, telefon. Dia habis 50,000 tu. Tak lama pula dia pula minta ke orang. Gitu. Aku pun susah ni apa semua ni. Gitu. Kata dia masuk apa juara lawak kau, betul lah jadi lawak pula tu. Apa semua. Sampai hang pula pergi minta ke orang pula susah apa semua. Itu cerita dia. Jangan kedekut. Dan jangan pula sampai kita pula kekejian pada kita yang menyebabkan kita sendiri rasa menyesal dengan apa yang kita buat. Padahal kita buat baik, kita buat benda baik, sudah serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut lagi duk menyesal pula. Allah kalau aku tak bagi dulu aku boleh makan ni. Rugilah kita begitu. Faham? Jangan. Itu. Baik. Maka engkau duduk kedukaan, kekejian daripada makhluk dan khalik daripada manusia, Allah, dan Allah lagi putus, kosong tangan tiada sesuatu.
Jangan sedekah sangat. Jangan kita sedekah sampai kosong, sampai tak ada sesuatu yang menyebabkan hidup dalam kekejian. Apa dia? Rasa menyesal. Sebab apa? Sebab kita sedekah. Rasa menyesal. Sebab apa? Sebab kita bagi ke orang. Lah. Sedekah sepatutnya tak menyesal. Sedekah kita tolong orang sepatutnya tak menyesal. Hampir menyesal. Pasal apa? Hang bagi sampai kosong, tak ada apa. Bila hang nak makan susah, bila hang nak berjalan susah, nak pakai susah, anak pindah hang nak makan susah. Pasal apa? Hang tak pandai nak atur. Tu cerita dia. Bagilah sekat mana kita boleh bagi. Yang menyebabkan kita tenang. Alhamdulillah kita boleh tolong. Ni hak kita nak sedekah. Hak ni kita nak derma. Ni kita nak wakaf. Macam kita pergi masjid surau. Dah ada dah bajet kita. Yang ni aku nak bulan tabung. Yang ni aku nak beli sayur-sayur makan apa semua ni. Yang ni aku nak beli kitab. Yang ni nak buh minyak kereta. Nah itu. Yang ni aku nak simpan apa semua. Susun elok-elok. Tapi seperti mana kita makan, minum apa setiap hari, sedekah derma juga kena ada juga peruntukan kita. Tak banyak, sikit kita bagi. InsyaAllah. Tak payahlah nak kena tabung cari kita. Kita pergi cari. Kena berjalan buat ganggu, ketang-ketang mengganggu je. Tak payah, tuan-tuan sekalian. Kita pergi cari. Sebab apa? Memang di rumah kita pun niat lagu tu dah. Tak ada, niat lagu tu dah kita nak bagi. Ni masjid, surau, madrasah, mana apa semua. Itu. Tu cerita. Bukan sampai miskin pun zakat RM10. Zakat RM5 bukan sampai miskin pun. Kau suruh bagi sampai habis licin tak? Kan saya pun tuan-tuan kadang-kadang orang ceramah. Saya tak pernah sebut. Ni makcik-makcik hak mari ni. Ni saya nak buat madrasah. Ada apa-apa gelang-gelang di tangan tu lurus buh habis. Ada sebut begitu kan? Buh habis. Gelang-gelang tu apa, buat apa semua tu, semua ni menyusah. Akhirat esok kita jawab apa semua ni penceramah tu. Pada penceramah tak boleh buat begitu. Kita nak ceramah agak kita boleh buat tu. Sengah makcik-makcik tu pun dah semangat masa tu ada sejengkal luruk buh. Apa dia cincin bubuh habis semua. Balik-balik di rumah tengok tangan macam ikan ruan. Ada menyesal aku bagi apa semua ni. Ada tu semua. Jangan sampai kita sebut sampai tahap tu. Saya tak dulu duk kutip-kutip derma, duk ceramah pun tak sebut sampai tahap tu. Apa semua. Tapi ada orang dia bagi. Baru ni pun bagi. Dia ingatkan kecil pergi jual sampai RM20,000. Tuan-tuan, saya pun beli. Pesan kat depa duit ni jangan pergi ke lain langsung. Beli pergi jadi pondok sebiji semua. Ada orang begitu. Tuan-tuan sekalian. Dia pikir panjang dah. Tak mau dah pakai. Ada. Nak jual saya. Tak peninggalan untuk nenek dulu. Nak pakai, tak mau dah apa semua. Akhirnya dia wakaf. Dia pikir elok-elok. Ada. Dia fikir elok-elok. Tak apa. Ini. Tapi kalau masa tu tengah semangat, ustaz dia bagi semangat ni. Ada. Dia semangat dah. Makcik-makcik ni semua. Itu. Orang perempuan pula tengah tu bukan cerdik mana. Ada. Bukan cerdik mana. Dia pun bukannya ada duit terang mana. Tak ada apa pun. Dalam bank tak ada apa semua. Adalah duit pencen 200-300. Saya kata apa semua. Hak simpan-simpan pun ada di tangan ni lah. Kena pula hari tu penceramah. Pandai ceramah. Semangat pun semua. Silap dia kata duk gantung bara api neraka di tangan ni. Dia kata gitu semua. Luruk buang perhabis. Bos semua. Luruk buang bom. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang saya tanya dapat banyak mana. Barang mah dapat banyak ustaz semua ni. Tapi hak bagi derma tu dia balik tu dia ingat pula ke ataupun dia tak ingat dah. Nah gitu. Pertama dia terpengaruh apa semua. Betul kita derma, kita infak apa semua. Kita cerita para sahabat-sahabat tahap derma depa macam mana apa semua. Orang panggil. Tapi kita tengok tahap keimanan kita. Macam katalah sedekah biar seikhlas kita yang boleh kita buat. Ada seikhlas kita apa semua. Yang menyebabkan bila kita bagi tu kita tak ada fikir apa dah. Habis cakap tu semua. Itu tak apa. Sebab tu jangan goreng teruk sangat ceramah tu. Banyak lalu dengar. Ada siapa ada ni apa semua itu. Kesengah tu dia abang apa tau. Tuan-tuan, ni pakcik-pakcik macam apa semua ni. Duit bagi perhabis alam beg duit tinggal buh duit minyak kereta tu dah. Sedap ceramah. Apa semua. Allah sebut macam mana? Jangan sampai tangan kamu kosong. Yang menyebabkan kamu kekejian. Balik di rumah kamu menyesal. Balik di rumah kamu nak makan apa. Jangan sampai tahap tu. Tak payah. Banyak-banyak macam kita ramai-ramai seorang RM5, RM10 pun banyak lah. Tak payah banyak-banyak. Tapi istiqamah.
Belah pergi mengaji, pergi madrasah, pergi masjid, apa semua RM5. Kalau 10 tahun, RM10 kah? Dia tengoklah kemampuan kita sampai mana. Dia tengok kalau gaji kita sampai RM10,000 tak padan. Kok RM5, RM10, RM20. Pukak kita. Tapi jangan sampai kita rasa menyesal dengan kita bagi itu. Nak menyesal pasal apa? Kita sedekah derma. Sebab tu tuan-tuan, kita buat memang daripada hati kita, bukan sebab semangat daripada orang. Saya tak pernah sebutlah daripada dulu jamaah ya. Tuan-tuan bagilah gelang-gelang tu, pecah buah lah dalam tabung tu. Buanglah cici-cici semua, buhlah apa semua, rabuk rantai di tengkok tu, buh masuk apa semua. Saya takut sekali dia balik, sekali dia berasa lagu lain. Nah itu, nak pergi cari pula susah dah. Kena balik di rumah pula, laki dia pula marah. Pergi mana rantai? Saya derma. Siapa suruh? Mula duk teriak dalam bilik pula. Tu pikak bagi panjang-panjang. Nada. Batu bertenang sah. Hak kelang kabut ni tuan-tuan terkahlah bagi. Hak RM5, RM10, RM20 ke RM30 apa semua. Hak tahunan 2-3 tahun kadang-kadang hidup kita ni ada rezeki. Hak dia yang runtuh hak ni kita boleh bagi sampai RM1,000. Pasal apa dapat KWSP? Siapa dapat tanah kena projek lebuh raya boleh sampai RM500,000. Saya nak bagi RM20,000. Okeylah hidup kita. Ada waktu hak kita bagi secara hak 10-2 ni. Ada waktu tertentu kita boleh bagi sampai RM2-3,000, mungkin sampai RM10-20,000 kita boleh bagi apa semua tengok. Yang penting jangan kedekut. Jangan kedekut. Dan mesti kita memberi. Ada derma, infak, wakaf apa semua ni untuk kita. Untuk kita. Itu. Buat macam tadi lah. Kalau duk tiba menyesal, tiba apa semua, habis gitu saja. Baik Allah sebut. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Bahawasanya Tuhan engkau ya Muhammad meluas ia akan rezeki bagi mereka dikehendaki. Muhammad, Tuhan engkau itu ada orang yang Allah kehendaki, Allah luahkan rezeki dia. Allah luahkan rezeki dia. Kalau Allah Ta'ala kehendaki. Macam keluarga kita sampai 10 beradik. Ada abang kita hak sulung miskin. Adik kita hak bongsu kaya. Itu hak Allah. Allah boleh pilih siapa Allah nak kayakan dia, siapa Allah nak miskinkan dia. Kita sederhana. Nak kata kaya sangat, tak. Nak kata miskin sangat, tak. Semua ini kita lahir dulu semua sama saja. Semuanya miskin. Tapi Allah luahkan rezeki pada siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak luahkan rezeki. Itu cerita dia. Baik. Bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah ia dengan hambanya itu amat mengetahui. Dan bahawasanya Tuhan engkau ya Muhammad meluas ia akan rezeki bagi mereka dikehendaki dan menyempitkan dia bagi yang dikehendaki. Itu kehendak Allah juga. Orang yang Allah nak luahkan rezeki, Allah luahkan. Orang yang Allah nak sempitkan rezeki, Allah sempitkan dia. Semua ini susunan Allah Ta'ala belakang. Macam kata tadi kita mari seperut sepedai. Mak ayah yang sama, tapi rezeki tak sama. Rezeki tak sama. Kadang-kadang hak mengaji dah jahannam hak bodoh ni. Bodoh ya. Dia menega bukan mimpi Kuala Lumpur menega. Buat kedai burger sampai berbelah-belah, sampai beratus-ratus kena balik di rumah. Bawa duit ratus-ratus ribu mengaji jahannam. Kadang-kadang pula nu hak mengaji cerdik nu. Jadi cikgu pensyarah apa semua ni duit banyak juga kena tipu dengan skema. Skema ke apa semua. Orang telefon. Orang tua-tua banyak kena ni jaga. Banyak kena orang tua-tua. Depa pandai telefon ni makcik ni ada polis nak takak gini-gini apa semua sini bagi nombor akaun. Habis licin. Hak cerdik je dia lagu tu. Rezeki masing-masing. Tuan-tuan sekalian jaga. Kalau kita susah, ujian daripada Allah. Kalau kita senang, ujian juga. Ujian apa? Rasa sayang pada harta kita. Kalau rasa sayang kita sendirilah didik tarbiyah nafsu kita. Mungkin kita nak bagi bak sampai 1,000, 2,000 ni. Boleh kita bagi tapi kita tak kuat. Takut timbul rasa sayang. Bagi sikit-sikit. 10-2, 10-2, 10-2. Buat keluar RM10 tak berasa sangat. Lebih bila banyak-banyak, banyak juga. Yang penting kita buat ikhlas lillahi ta'ala, benda tu sampai kepada kita akhirat. Ingat, Allah pilih aku bagi luar rezeki pada aku ni kerana Allah nak uji aku. Habis. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Bahawasanya Allah Ta'ala adalah ia dengan hambanya amat mengetahui. Tuhan tahu. Lagi amat melihat.
Allah tahu dan Allah amat melihat. Hang miskin sungguh, Allah tahu. Hang buat-buat miskin, Allah Ta'ala tahu. Hang kaya, ataupun hang buat-buat kaya, Allah tahu. Hang bagi itu ikhlas, Allah tahu. Hang bagi tak ikhlas pun Allah Ta'ala tahu. Allah hang bagi ataupun hang tak bagi, Allah tahu. Kenapa? Allah ini khabiran basira. Allah tahu dan Allah duk tengah perhati kamu macam mana. Allah duk perhati kamu macam mana. Dia ni sabun lalu depan dia pun tak bubuk. Sedekah derma tak pernah bagi. Ni Allah tak perhati kamu. Pi beli kain baju sampai 500-600 tak berasa apa. Allah perhati. Hak dia nak makan apa semua pi duduk meja makan 200-300 tak berasa apa. Nak bagi kat orang miskin, nak bagi kat adik-beradik yang susah, nak derma wakaf infak sikit, kedekut baik basira. Allah duk perhati gerak kamu tu. Perangai kamu tu Allah Ta'ala perhati. Ingat kita berjalan bubuh duit dalam poket kita sengat, siapa nak tahu duit duk lain kau? Siapa nak tahu duit duk dalam poket aku banyak mana? Siapa tak tahu? Ada yang perhati. Siapa dia yang perhati? Allah Ta'ala. Duk simpan sampai tak tolong langsung dek beradik hang. Sampai tak tolong seorang miskin. Sampai tak bagi dekah infak derma sumbangan pun tak bagi apa semua. Tak apa. Hang nak pergi ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kepada Allah kita kena balik. Ingat Allah sedang perhati kita. Allah Ta'ala sedang perhati tingkah laku kita, gerak geri kita. Hang jenis mana? Jenis kedekut. Ni kedekut. Sebab tu orang kedekut ni tuan-tuan, malaikat rahmat tak dekat dengan dia, busuk. Orang panggil dia bau kedekut tu. Itu cerita dia. Macam itulah tuan-tuan. Yang ada pula kita hadapi dengan perasaan dalam hati kita sayang pada harta benda. Itu nafsu, tuan-tuan, nafsu. Nafsu yang kita kena didik. Didik macam mana, macam kata tadi lah. Kalau kita bagi sekaligus kita rasa berat sangat. Mungkin kita boleh bagi rasa berat sangat. Kita bagi banyak kali. Himpun banyak juga. Faham? Itu. Habis. Wala taqtulu awladakum khasyatal imla. Wallahu a'lam. Tuan-tuan pakat jagalah pergerakan kita. Jangan sampai kita tak boleh mengaji. Kita nak buat apa tak boleh mengaji. Itu. Ini pun saya pertegah kena minta tuan-tuan tangan tuan-tuan tu gunalah hand sanitizer tu. Kita pun dah ada kiraan boleh masuk berapa orang kat belah ni apa semua. Jarak-jarak tuan-tuan tu pakat jaga. InsyaAllah kita doa mudah.